wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, tak sangka pula daripada Shah Alam ke sini jumpanya. Tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Nak imarahkan rumah Allah ini, tuan-tuan, Allah tak minta macam-macam. Allah tak minta kita berpakaian mewah. Allah tak minta kita buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Allah hanya minta, dalam Al-Quran Allah sebut innama ya'muru masajidallah. Allah hanya minta imarahkan saja. Apa maksud imarah? Datang, tu je. Dan tuan-tuan perempuan bersyukur sebab apa? Masjid atau surau Jumaat tuan-tuan perempuan ni antara yang beruntung. Buka-buka je dah boleh solat Jumaat, betul? Orang lain minta bertahun tak dapat. Bila ada solat Jumaat, maka ada income, ada pendapatan untuk masjid, kutipan. Dan daripada kutipan kita boleh buat macam-macam program. Kita boleh hidupkan dan imarahkan rumah Allah dengan macam-macam yang boleh memberikan implikasi yang terbaik kepada umat Islam. Itu tak salah. Sebab itu Nabi bila masuk Madinah, Nabi bina Quba. Kenapa Nabi bina Quba? Sebab nak jadikan komuniti itu bermasyarakat. Nak jadikan komuniti itu ada ilmu. Nah, inilah tempat dia. Lepas tu Nabi bina pula Masjid Nabawi. Dan hari ini terbukti, tuan-tuan, Madinah tempat melahirkan ramai ulama-ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita hari ini mencari kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah ini, dia tak boleh kita tunggu dia datang bergolek, takkan. Hanya insan-insan terpilih je yang Allah rindu nak jumpa dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka ini sudah pasti antara orang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah rindu nak jumpa dia. Manakala kita ni, tuan-tuan, kita kena kejar, cari cinta dan redha Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran dan surah Taubah ayat 24, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah kepada kumpulan? Pertama, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika mak bapak kamu yang kamu lebih sayang daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kita terlalu ikut apa mak bapak cakap, mak bapak hidup cara barat, kita pun hidup cara barat, kamu sampai lupakan akan Allah dan Rasul. Satu. Nombor dua, anak-anak, kamu terlalu kejarkan anak-anak, pentingkan anak-anak sampai peringkat nak marah anak-anak pun tak boleh. Macam ni datang anak bawa anak, dia boleh bini belum, bawa anak datang, bukan senang nak bawa anak zaman-zaman PUBG ni.
Game payah nak bawa budak-budak. Tapi kalau kita dapat didik anak, marah anak, suruh baca Quran. Bang, baca Quran hari ni, nak suruh anak tu baca Quran. Berperang dengan cikgu-cikgu, dengan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ada anak murid saya mengajar Quran dekat Putrajaya. Dia angkat suara je, budak tu baca alif lam mim, alif lam mim. Dia alif lam. Nak sebut tu, guru ni tegur, angkat suara sikit. Alif, bukan alif. Sebab nama dia Alif. Alif, dia angkat suara. Mak dia keluar, ustaz, janganlah angkat suara anak saya. Saya tak pernah angkat suara ke anak saya. Bang, kak, anak kita tu sedang belajar. Kalau anak kita tak ditegur, anak kita tak dimarah, anak kita tak diberikan ketegasan, itu yang masuk sekolah tak kenal siapa cikgu. Cikgu marah, tunggulah nanti. Saya balik beritahu bapak saya. Bapak saya Datuk tau. Sudah. Dia ingat cikgu boleh layan kot. Tak payah layan. Bang, apa ni? Anak boleh ugut cikgu. Bang, zaman dulu tak ada bang. Kena penampar. Balik beritahu bapak. Kena tampar. Mana kena? Belah kiri. Dia bagi belah kanan. Balance otak kita. Cikgu bagi belah kiri, mak bagi ayah bagi belah kanan. Tu jadi manusia tu. Cuba jangan tu menteri-menteri yang ada tu. Semua menteri-menteri tu bukan kena pukul semua tu. Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, bagi tahu dia dimarah oleh cikgu. Tu jadi manusia. Masa ditabalkan jadi Sultan Johor, pergi jumpa tu guru dia. Dekat mana? Kat Pinang, Pulau Pinang. Naik kapal terbang, turun, cari guru dia. Tengok, bila guru dididik, guru mendidik dengan tegas, jadi manusia. Dia ada hormat pada orang. Muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, ada orang dia terlalu jaga anak sampai anak tu rosak. Anak tak sembahyang, tak apalah, tak ada masalah, saya jumpa. Beli game tuan-tuan, beli game. Tuan-tuan tahu berapa dia satu bulan kad kredit? Mak dia telefon, ustaz tolonglah tegur. Kenapa anak beli game online ustaz? Saya terkejut tengok kad kredit. Berapa? 120,000. Dia bagi kad kredit unlimited. Maklumlah anak orang kaya. Saya cakap yang dia bagi apa? Saya sayang dia ustaz. Dah sayang, bayar je lah. Kalau sayang ada cara dia. Betul tak? Sebab Nabi SAW dia ajar kita tegur isteri. Nabi kata apa? Fadribuhun darbatan ghaira mubarrihah. Pukullah isteri itu dengan pukulan yang tidak mendatangkan mudarat. Disuruh pukul. Fadribuhun, pukullah. Dekat mana? Mawadhi'il laham, tempat-tempat berdaging. Tengok, cukup cantik didikan Nabi SAW. Kita terlalu jaga anak sampai peringkat anak buat salah pun tak apalah. Tengok. Semayang, tak kisah. Anak semayang tak apa, nanti besarkan dia semayang. Kalau kecil tak biasa semayang, tua nak semayang macam mana? Tu, 2. 3, terlalu jaga kawan-kawan. Kawan-kawan ajak lepak, minum arak, kita pun minum sama. Nombor 4, terlalu jaga pasangan, suami atau isteri, sampai abaikan mak bapak, sampai abaikan Allah dan Rasul. Wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha. Kamu terlalu jaga harta kamu, bisnes kamu, dan juga rumah-rumah yang kamu banggakan, sampai kamu lupa Allah Ta'ala, kamu lupa Rasulullah SAW. Maka kata Allah Ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Tunggu, aku akan hantarkan sesuatu kepada kamu untuk memberi pengajaran. Ini sekarang ni Allah bagi pengajaran. Kita duk buat apa yang kita tak buat, kita bangga dengan apa yang kita rasa kita ada, tapi pada masa yang sama kita lupa Allah yang bagi pinjam. Bang, ni sampai bila pakai ni? Pening kepala tau. Tuan-tuan dengar pun sesak nafas aku yang bercakap lagi. Tu dalam TV tu 2 jam. Tu saya komen, artis boleh pula dia tak payah pakai ni. Tengok pelakon kan? Semua pelakon-pelakon dengan pelakon ni semua mana ada pakai mask? Tak ada. Ustaz pakai mask. Kurang asam betul. SOP apa ni? Nampak tak? Kalau berlakon kena pakailah mask. Oh, macam mana nak berlakon pakai mask? Begitulah nak sampai ilmu macam mana pakai mask. Seorang-seorang baca berita tak payah pakai mask pula.
Nah, tak boleh lah macam tu. Tapi kita ikut, kita mana boleh lawan, betul tak? Surau kata semayang jarak-jarak, kita semayang jarak-jarak. Saya bawa balik daripada Sabah, ada retreat penasihat syariah. Bayangkan dalam kapal terbang, ni bang, ni. Tahu tak macam apa masa tu? Ni tepi rapat, tak ada penjarakan sosial. Ada yang bersin, ada yang batuk, ada yang, tapi bila tanya kenapa? Oh, tak ada masalah, semua dah buat swab test. Okey, bagus. Saya pun tenang. Saya pun takut nak pergi. Turun kapal terbang, puk, keluar gate, ada surau, masuk surau. Geng yang sama semayang jarak-jarak, gaul kepala saya. Lah, tadi dalam kapal terbang bukan kita sama-sama ke 2 jam setengah dalam kapal terbang? Covid dah lekat lama dah kalau ada pun. Dia semayang jarak-jarak. Tu pun tak apa nak masuk akal juga tu. Tu kadang-kadang banyak benda yang kita kena tengok. Kita ni dalam bab agama kita banyak dah lembut, betul tak? Orang suruh pakai mask, kita pakai mask. Orang suruh vaksin, kita vaksin dah. Nak masuk masjid kena ada vaksin, kita pun ambil vaksin. Apa lagi? Nak hand sanitizer, penuh dekat rumah, mandi dengan hand sanitizer. Kita ikut betul-betul, tapi jangan double standard. Artis drama boleh pula tanpa pakai mask. Lakonlah pakai mask kalau betul-betul nak. Tu tanda lakonan ketika Covid. Nanti anak-anak kita kata, oh ini lah zaman atuk kita, dia berlakon pakai mask ni masa Covid. Tak nak pula. Saya tak ada masalah, tanyalah ustaz, buka dia ada pakai mask. Double layer bang, 2 jam sesak nafas. Oh, sungguh tuan. Tuan-tuan perempuan, tengok Allah tunjuk sikit je. Allah bukan hantar tsunami, Allah bukan hantar rumah apa yang baru kena runtuh. Allah hanya hantar kuman je. Virus tak turun-turun lagi tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, apa benda-benda yang boleh menyebabkan Allah sayang kita ni? Yang Allah bagi tahu dalam Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikut aku, kau sayang aku sayang kamu. Pertama, ma'rifatu ni'amillah ala ibadihi. Macam mana kamu nak sayang Allah? Macam mana you nak sayang Allah ni? Nak sayang Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu ala ni'amillah. Kamu kena tengok kebesaran dan nikmat Allah kepada kamu. Bang, kita ni patut bersyukur tau. Semua penjawat awam depan ni. Tak penjawat awam pun kerja dengan syarikat gaji tetap. Bang, bersyukur bang, alhamdulillah Allah bagi gaji jalan. 2 tahun kerja kat rumah, kerja tak jalan tapi gaji masuk. Penjawat awam tak boleh apa, saya tahulah, saya pun penjawat awam. Staff-staff saya ada yang tak boleh buat kerja, tak boleh buat kerja, komputer tak ada. Nak marahkan dia pun tak boleh sebab dia grade rendah, mana ada komputer. Tak salahkan dia, lah kali saya lah buat minit mesyuarat, saya lah buat tu, tak ada masalah. Tapi memang kerja tak jalan, gaji jalan. Lebih teruk lagi, komputer ada, semua kelengkapan ada, tapi balik kampung. Polis tangkap, ramai yang balik kampung tu. Bila tak polis tanya kenapa balik? Oh ni sebab apa, nak tertinggal buku, nak ambil balik. Cikgu dia buat macam tu, disuruh ni balik semula. Tuan-tuan, kita sepatutnya bersyukur sebab nikmat Allah bagi ni macam-macam lah. Tapi kita tak pernah nak bersyukur dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya pergi ke Sabah, saya bersyukur sangat-sangat tuan-tuan. Tuan-tuan, bagi tahu ke anak-anak, bila kita pergi ke Sabah tuan-tuan, saya pergi ke pulau-pulau tu, pergi bagi bantuan juga, hantar bantuan. Tuan-tuan tahu tak? Ya Allah, susah tuan-tuan. Saya pergi beli dalam kedai sebelum balik, 2-3 hari sebelum tu buat juga. Sebelum balik kan dia ada cekedis-cekedis, macam di jajan-jajan. Jajan terkecil-kecil tu. Kalau bagi kat budak ni tak nak dia. Dia tengok apa barang ni, dia harga murah je, berapa sen je, 50 sen ke satu, kecil. Bang, saya bagi dia orang makan dengan penuh nikmat. Saya pergi kedai tu, saya nak beli semua, bagi kepada budak. Ya Allah, dia orang dapat tu macam
dapat, kalau kita kat sini dapat kentang goreng lah, McD, kalau dapat McD saya rasa hitam budak tu. Jangan kata McD dapat benda tu makan. Lepas tu kita orang ada rombongan kita orang disediakan makan. Bila kita makan, budak-budak besar-besar ni tengok, bang, menangis dia bang. Sampai tak dengar makan sama, makan sikit. Sampai saya tengok lauk, ada lagi lebih tak? Bang, budak-budak ramai ni. Bagi seorang datang satu kampung. Tapi kita kena buat apa yang mampu je lah. Bang, ada nasi, lauk habis. Sebab geng yang datang pun macam Yajuk Majuk juga makannya. Sebab dia makan apa? Makan lobster lah apa semua kan. Memanglah lesap. Itulah masa nak makan tu, dekat pulau. Tinggal nasi dengan kuah. Nasi banyak bagi, ya Allah, dia orang menikmati nasi. Lepas tu tanya orang sana, macam mana ni? Dia orang makan nasi saja. Ustaz, di sini mereka kalau dapat nasi gembira pak. Hah? Gembira? Dia orang buat sistem barter. Orang pulau bawa datang ke darat, bagi apa? Lobster, ikan apa semua bagi. Dia orang nak beras. Kita dapat beras bang. Kita makan beras banyak, buang lagi nasi tu. Bang, barulah saya tahu harga sebutir beras. Baru kita tahu. Bila kita bersyukur dengan Allah, nikmat Allah bagi, baru kita akan menangis melihat kepada kebesaran Allah. Allah, kau bagi aku kerja ya Allah, ada orang tak ada kerja. Itu satu. Bila kamu melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang banyak. Yang kedua, sebab itu Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu nilai balik nikmat yang Allah bagi, kamu tak boleh nak kira betapa banyaknya. Nak banding dengan kerja kamu, tak banding. Semayang malam, saya semayang malam banyak ada. Semayang sunat banyak, tapi tak boleh lawan dengan nikmat yang Allah bagi. Tak boleh lawan, tak boleh lawan. Saya tengok yang itu pun saya dah menangis dah. Sedih. Itu satu. Allah bagi macam-macam kat kita, tuan-tuan. Kita dia tak pernah. Ni, benalah ni. Saya bawa tu sebab saya nulis, buat kerja. Ada dua orang budak macam ni lah, dekat tepi laut. Sebab kita punya chalet atas laut. Dia mari, apa itu bah? Dia tanya apa ni? Dia tak tahu ni. Lepas tu saya tunjuk. So. Wow, boleh terbang. Terbang apa? Dia tak pernah tengok semua ni. Bang, ya Allah, anak kita pakai iPhone 10, keluar iPhone 13, nak iPhone 13 bang. Rempah 10, dah lama kita nak 13. Apa ni 13 kan? 13 lah bang. Berkejar-kejar anak kita, habis dah. Main ayah yang apa, yang budak-budak punya tu. Oh, dua pun main. Yang kat TV tu, yang harga 1,000 lebih. PS2. PS2 lama dah. Sekarang PS5 harga 2-3 ribu je sebenarnya. Tapi sebab barang tak ada, dia jadi macam Rolex. Barang tak ada, dia orang markup sampai 9,000 pun ada. Tu jual dekat kedai. Beli bang, dia orang makan pun tak ada. Oh ya Allah, itu lah. Itu satu. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Nombor dua, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, faman 'arafa Allah ahabbahu. Tuan-tuan, kita cakap kita sayang Allah lah. Apa bukti kita sayang Allah? Haji, apa bukti Haji sayang Allah? Kalau saya buka salah satu daripada nama-nama Allah, saya sebut, Haji boleh sebut tak? Boleh tafsir tak apa maksud nama-nama Allah itu? Ini dalam Quran, ada Quran sana. Belakang tu ada 99 nama Allah Azza wa Jalla. Apa maksud Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir? Dua ni pun kita dah confuse dah. Ada tafsiran dia, tapi orang tak tahu. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Oh, kita sayang Nabi, kita memang sayang Allah, kita cinta Allah. Wow, bukan main. Kalau sembang kencang, kerbau boleh terbang. Ni dipanggil sembang kari, teman-teman. Kita mau masjid dibuka, masjid adalah lambang syariat Islam, haram tak datang orang.
Nampak tak? Tadi saya khutbah dekat Jumaat dekat Putrajaya juga. Ada JK masjid, dia kata saya kenal seorang ustaz dalam tu. Kan baru ni mufti wilayah cakap dia komen tentang Android. Pasal tak? Isu Android ni kita faham betul-betul. Dia isu muamalat. Datuk mufti, dia memang bidang dia PhD dia muamalat. Sama juga dengan mufti Selangor, muamalat. Wah, getih lah. Coba sesak nafas saya. Apa tadi? Muamalat. Jadi dalam komen tu dekat Facebook, adalah orang komen. Orang tu kawan kepada friend kepada Tok Bilal tu. Tok Bilal surau masjid tadi. Dia kata, ustaz, mangkuk ni ustaz. Dia komen dalam Facebook, dia kata, mufti tak ada ke benda lain nak cakap. Ni bila nak rapat-rapatkan soft cewa. Tok Bilal kata, ustaz, dia tak pernah sampai surau gitu ustaz. Ni dia panggil sembang kari. Dia komen mufti macam dia tu level mufti tau. Ni masalah dia tidak hormat kepada alim ulama. Mufti ni dia ada cara. Dia nak keluarkan satu kata kenyataan, dia baca dulu. Bukan geng-geng ustaz segera, bukan. Ini kaji punya orang, tuan-tuan. Tengok sekarang ni mufti-mufti ada PhD dah. Dulu yang Maha Mulia Sultan-Sultan, dia nak yang ada PhD. Mufti Sarawak tengah buat PhD. Semua ada PhD. Sebab apa? Nak bagi tahu method nak keluarkan hukum. Bukan mudah. Tahu-tahu bukan main-main. Ni nak jarak-jarak. Bukan Malaysia jarak ni, satu dunia jarak. Saya telefon kawan saya mufti dekat Tunisia, timbalan mufti dekat Tunisia. Dia kata dekat sana 2 meter. Bainal jamaah ilal jamaah metrain 2 meter. Kita 1,5 meter je. 1,5 meter ni. 1 meter dah. Makin dekat bang, dia orang makin jauh. Tengok dunia buat. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang ni kita kata kita sayang Allah. Berapa ramai yang baca nama-nama Allah tu, sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Dua makna yang berbeza. Dua-dua menunjukkan sayangnya Allah kat kita. Tetapi yang Ar-Rahman Allah bagi semua. Tu ya jawapan kepada orang yang kata Allah tak adil. Kenapa Dr. Chong ataupun Mr. Chong jutawan bilioner, tapi saya Muhammad bin Abdul Aziz tak kaya ustaz? Saya jaga Allah tak adil. Saya sembahyang malam ustaz. Bang, rezeki Allah turun untuk semua. Dia turun rezeki. Hujan tu Rahman li jami'il makhluqat. Itu dipanggil Rahman. Dia panggil nikmat untuk semua alam makhluk dalam dunia ni. Ar-Rahim khususan lil mu'minin. Manakala Ar-Rahim ni pula Allah bagi khusus untuk orang Islam saja. Syurga Ar-Rahim. Iman Ar-Rahim. Taqwa Ar-Rahim. Hanya orang terpilih saja yang dapat Ar-Rahim, yang mana mereka mengejar takwa Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kata ulama, kamu betul-betul sayang Allah. Kalau nak dapat sayang Allah, apa kata dia? Faham dan kenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Faman arafa Allah ahabbahu. Siapa yang kenal Allah, Allah sayang dia. Wa man ahabballah ata'ahu. Bila dia kenal Allah, dia akan taat Allah. Wa man ata'a Allah akramahu. Siapa yang taat Allah, Allah akan muliakan dia. Wa man akramahu Allah askanahu fi jiwarih. Siapa pula yang Allah muliakan ni pula, Allah akan letakkan berdampingan dengannya di padang mahsyar. Allah. So apa lagi tu tuan? Itu sebabnya ulama-ulama dia orang sangat tenang. Sebab bila diuji, mereka tahu Allah ada. Itu je. Kalau betul kita sayang Allah, tu nombor dua. Nombor tiga. Wa min a'zami asbabil ma'rifatil khassah at-tafakkur fi malakutis samawati wal ardh. Tuan-tuan, kalau betul kita sayang Allah, cuba kita muhasabah. Allah jadikan kita ni ada macam-macam nikmat yang kita tak nampak. Contoh,
Tuan-tuan, siapa yang naik kat sini naik basikal? Yang suka bawa sekali. Ni seorang. Tu sekolah basikal. Tapi kau bawa elok-elok. Sekarang ni ramai menyebabkan kepada kematian pula. Bila bawa basikal, kita akan lalu kawasan-kawasan. Kalau yang naik bukit tu, macam saya naik bukit. Bila naik bukit, tuan-tuan, kita akan melihat kepada kebesaran Allah. Saya naik bukit, saya jumpa macam-macam makhluk. Bukan jin lah. Dia naik bukit ni pun dia kena ada adab. Jangan melalak-lalak, menjerit-jerit, tak tahu apa. Itu yang jumpa macam-macam tu. Dia naik, kita tengok kebesaran Allah. Saya jumpa satu, dia panggil apa tu, yang dia ni macam-macam biawak kecil tau. Bukan biawak kecil, macam apa yang tukar-tukar warna ni? Apa? Sepoket. Sesumpah. Sesumpah. Mengkarung. Boleh lah. Bang, saya jumpa ada orang lama naik bukit kan, gunung. Kata Ustaz tengok tu. Ustaz tengok duduk dekat pokok. Body dia warna pokok. Mana batang pokok? Coklat kegelapan. Sebiji. Tahu kan. Tahu langsung. Lepas tu kawan ni lempar. Pup, dia lompat atas daun hijau. Allah. Termenung saya kata, ada yang Allah jadi makhluk macam ni. Kebesaran Allah. Bila saya pergi ke pulau, orang pulau cerita, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. You all tanya saya tak tahu baikan. Saya tak tahu. Saya hanya tahu ikan kembung saja. Lepas tu ikan jacket. Sebab dua ikan ni ada dekat tempat saya besar dulu, dekat negara Arab. Ikan kembung mahal sangat, ikan jacket paling murah. Dia panggil ikan apa? Sardin. Paling murah lah tu. Itu kita mampu makan pun. Jadi kita orang banyak makan telur dengan ayam je. Daging mahal. Orang kayangan yang makan daging ni. Tuan-tuan, bila saya pergi ke laut pulau, dia orang kata, Ustaz, ini ikan banyak. Ini ikan banyak. Ini tulang banyak. Ini tak ada tulang. Ini tak ada tulang, Pak. Ini tulangnya banyak sekali, bercabang-cabang. Saya katakan, minta maaf, saya tak boleh makan ikan yang ada tulang-tulang, saya tak pandai. Kalau kat rumah pun isteri saya buka satu, kesian, azab dia tengok dia buang. Tapi kalau dia makan pandai pula, habis tinggal tulang dia. Saya tak boleh, kalau makan dia lekat terus kat sini. Saya bukan jenis orang makan ikan. Telur, insya-Allah. Saya suka telur. Korang, you all letak ikan platin, ikan siakap, letak telur, saya ambil telur dulu. Sebab saya 12 tahun duduk Arab. Kita tak ada duit, tak makan telur je. Kawan-kawan saya budak petani, dia buat apa? Telur, masak apa? Masak Perancis. Bukan nama dia, nama Perancis. Dia bubuh apa benda, nak bagi sedap tuan-tuan. Telur campur budu. Macam-macam lah. Ya Allah ya Tuhan. Orang petani, dia mereka kan. Tuan-tuan tahu tak? Ustaz, mau bagi sama tahu kamu. Ikan yang banyak tulang, semuanya ikan yang sedap-sedap. Enak. Dan harganya mahal. Ikan tak ada tulang, murah. Mana saya tahu? Oh ya ke? Tanya kawan dekat Terengganu. Dia kata betul Ustaz. Tengok ikan-ikan macam ikan tulang. Ikan tulang. Ikan tulang. Ikan apa? Yang orang buat tu, tamban. Bukan tamban. Tamban ke? Yang orang buat apa? Ikan parang. Ikan parang tulang banyak. Saya bukan reti, tapi nak bagi tahu tamban apalah. Saya tak tahu nak pandai juga. Tapi dia kata Ustaz, yang ikan banyak tulang semua sedap. Sedap. Bila tanya orang sains, kenapa tulang banyak? Untuk protect diri dia daripada dimakan ikan yang lebih besar. Allah. Katak yang ada ni, katak cak ayam dia panggil. Dia tak ada racun. Tapi katak dalam hutan, jangan main. Jangan mudah-mudah katak, pegang. Jangan. Wabillahi taufik atau bukit tu. Jangan. Atas tu kalau jumpa katak kuning ke apa semua, ekor buntut dia merah ke pun, jangan pegang. Sebab tu katak beracun. Pegang habis ni. Na'udzubillah. Tengok kenapa Allah jadikan. Allah nak protect dirinya, katak, daripada dimakan oleh binatang yang lebih besar.
Allah hebatnya tuan. Itu dipanggil tafakkur fi malakutis samawati wal arwal makhluqat. Kita diminta oleh Allah Ta'ala bertafakur dengan kebesaran Allah tu. Tuan-tuan masuk laut, diving. Tuan-tuan tengok kebesaran cantik yang teramat sangat. Allah suruh muhasabah. Itulah nikmat yang Allah bagi atas muka bumi. Tapi manusia tak pandai jaga. Tambak tanah. Menyebabkan apa? Menyebabkan air jadi kotor. Laluan air jadi kecil, itu jadi besar, rosak. Atas bukit yang jadi apa? Tanah runtuh ataupun banjir kepala air kan. Semua berpunca daripada manusia. Bima kasabat aydin nas, daripada manusia. Kamu disuruh oleh Allah untuk jaga alam, tetapi kamu tak gunakan untuk menjaga alam. Potong tanpa keizinan. Habis. Dia berkumpul, akhirnya semuanya rosak. Bila dah tersumbat, air tu keluar di jalan laluan yang salah lah tu yang jadi kepala air dekat rumah orang apa semua ni. Banjir dekat Ampang. Kesalahan siapa? Manusia. Patut kena ada berapa kaki, tapi disebabkan manusia rakus, ar-rashi wal murtashi fin nar, maka rasuah, pecah amanah. Tu patut dia 10 kaki, dia tak boleh dekat dengan tu. Dia kena ada laluan air, tapi dia orang buat sampai 5 kaki. Dah makan 5 kaki. Siapa yang izinkan? Tengok, ni semua ni manusia lah. Bukan salah Allah Ta'ala, manusia yang mentadbir. Tu Allah suruh kita bermuhasabah. Tu nombor 3. Nombor 4, antara menyebabkan kita ni sayang, menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla, wa minal asbab al-jalibah li mahabbatillah Azza wa Jalla muamalatillah bisidqi wal ikhlas. Kita nak dapat kasih sayang Allah ni tuan-tuan, buat benda tu biar ikhlas. Tuan-tuan semayang malam, tuan-tuan cuba buat macam mana tau. Bila semayang malam, tuan-tuan cuba bercakap dengan Allah. Cuba cakap dengan Allah. Sebagaimana tuan-tuan duduk kat Mekah ketika Arafah. Tuan-tuan, you berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, aku ni ya Allah, hinanya aku ya Allah. Dengan kekayaan yang aku ada, inilah tempat aku ya Allah. Kita bercakap, tiba-tiba menangis. Itulah dipanggil ikhlas dalam beribadat. Kita sekarang ni buat kerja sebab orang. Kita kerja sebab orang. Sebab bila kita kerja nak naik pangkat, kita tak dapat naik pangkat. Tapi kalau kita buat kerja kerana Allah, pangkat datang. Sebab kalau kamu kejar Allah, dunia datang jumpa kamu. Tu yang janji Allah tu. Wa min asbab al-jalibah li mahabbatillah muamalatillah bisidqi wal ikhlas wa mukhalafatil hawa, dan tidak pula kamu mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan, ramai orang saya jumpa tuan-tuan, Allah bagikan kemewahan, Allah bagikan dia pangkat besar, semua bermula dengan keikhlasan. Semalam saya live dekat Facebook dengan seorang jutawan saham. Dia ni macam-macam bisnes, Haji Asri. Tuan-tuan, dia masa UiTM dia dah hilang beratus ribu bisnes dia. Lepas tu dia dapat tahu punca, dia berjaya pula. Lepas tu berjuta untung. Muda-muda dah jutawan dah. Tapi rugi je jutawan pula, juta pula rugi. Dia belajar daripada kesilapan lama. Apa dia kata? Dia kata, Ustaz, 2 kali kejatuhan saya, semuanya sebab saya ikut nafsu. Saya jatuh, saya rugi jutaan ringgit sebab nafsu, Ustaz. Saya kerja sebab saya nak kaya. Saya punya target, saya nak jadi jutawan sebelum 30 tahun. Betul, Allah bagi dia sebelum 30 tahun jutawan, Haji Asri tu. Tapi Allah tu maha kaya. Allah jumpakan dia dengan orang-orang alim. Masa dia rugi juta-juta tu, dia bangun kembali. Dia kata apa? Dia ajar, sekarang ni aku kejar nak bayar zakat. Dia kejar kekayaan, tapi dia kejar cara dia, aku fokus zakat. Nak bagi manfaat kepada orang susah, nak bagi manfaat kepada fakir miskin. Dulu dia bayar zakat 100,000. Dia kata tahun depan, tahun 2023, aku nak bayar zakat 2,200,000. Tuan-tuan, Allah bagi rezeki bertambah. Sekarang tuan-tuan, alhamdulillah, dia kata, Ustaz, banyak saya bayar zakat.
Bukan saja saya, dia kata, bawah saya ramai jutawan-jutawan muda juga turut buat zakat. Baru ni dia orang buat wakaf nak buat masjid. Masjid kat kampung tak ada surau, tak ada surau. Perlukan berapa? Lebih kurang dia orang dah buat dah separuh, tunggu kubah. Kubah tu 30,000. Tuan-tuan, seorang dia anak murid dia. Anak murid dia ni, daripada ribuan anak murid, seorang dia. Saya ambil kubah. Seorang ambil kubah, seorang ambil dalam, seorang ambil ni, seorang ambil. Lah kali siap masjid tu. Tengok bila orang Islam kita kaya. Tapi dia punya target, aku nak kaya sebab aku nak bayar zakat. Tu je. Bayar LHDN, tak apa lah. Ada orang kata, bayar LHDN buat apa Ustaz? Untuk pembangunan. Dah ada zaman Islam lagi dah. Zaman Islam dah ada dah. Tu dia panggil kharaj, cukai. Umar bin Khattab dah buat lah. Cuma kita kat Malaysia ni unik. Bila kamu bayar zakat, kamu boleh tolak untuk LHDN. Dah, selesai. Gunakanlah, tuan-tuan perempuan. Itu nombor 4. Nombor 5. Wa min a'zami ma tastajlibu bihi al-mahabbati kasrati zikrillah ta'ala. Apabila kamu ingin mengejar cinta Allah, kamu akan menjadi seorang yang banyak berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tuan-tuan, amalkan dia. Zikir tu dia very simple, tapi nak buat tu payah. Contohlah ni bukan mudah tau. Sebab bila kita kaji, kita kena banyak membaca. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi dalam Bukhari saja, tuan-tuan, berapa banyak hadis tentang zikir. Nabi suruh istighfar 100 kali. Hadis istighfar saja berapa banyak. Kenapa Nabi ulang? Sebab nak buat tu payah. Macam Haji sebagai pengurusi surau tadi, pengurusi majlis tadi, Ji, istighfar hari ni berapa banyak? Agak-agak ada tak sampai 100? Tak sampai kan? Tak apa, jangan malu Ji. Saya pun kadang-kadang tak sampai. Dia sibuk sangat, tak sampai. Sebab benda tu payah. Sebut pandai, nak buat payah tu yang Quran turun, lima takhuluna ma la taf'alun. Kau cakap pandai, buat tak? Itu sebab nak buat payah istighfar tu. Sebab ada orang dia letakkan, ada orang dia pegang tasbih. Bila pegang tasbih ni pula, ada setengah orang ni pula manusia, tengok manusia. Apa pegang tasbih, orang kata kawan-kawan lah, kawan-kawan keliling cakap, elah poyo. Pegang tasbih poyo, pegang rokok, wow, hebat. Minta maaf lah rokok lah, tak izin lah. Itu rokok, tak kira lagi yang saya beri geng-geng tu. Dia orang ke depan saya, dia tak tahu, sebab dia tahu saya pakai fatwa haram. Jadi dia isap belakang saya. Saya duduk dalam bilik, dia orang isap sama-sama. Saya keluar je, semua tak ada. Kita perlu memikirkan bagaimana bisnes kita tahun hadapan. Kawasan berasap. Dia orang tak isap rokok, cerut. Satu cerut ada 600 orang tu isap. Ada seorang tu, dia tak tahu saya dekat belakang. Dia isap, baru pasang. Betul, dekat tepi laut ni. Saya cakap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lempar terus masuk laut. Allahu Akbar. 600 ringgit. Bang, tak apa, letak cerut nampak hebat. Letak rokok nampak hebat. Bang, pegang tasbih. Oh, poyo, kamu nak berada apa ni, bawa tasbih. Tu sebab sekarang ni ada orang dia tak buat tasbih, dia bawa yang picit letakkan lah. Tunjuk, tak payah tunjuk lah. Ada, kalau Haji tengok, Ustaz boleh tengok berapa? Hanya Allah saja yang tahu. Ini tak 14,700. Biasa ni 20,000. Ni 14,700. Riak dah. Habis haba'an mansura, sia-sia. Tak boleh. Dia kena buat kerana Allah Ta'ala. Macam saya sebutkan tadi. Sebab orang yang banyak zikir, Allah bagikan kemuliaan. Sungguh tuan-tuan, saya suka orang-orang tabligh ni. Saya nak masuk tabligh, saya tak tempat, saya sibuk sangat. Setiap orang ada hak 3 hari. Dia kata keluarlah 3 hari. Nak keluar 3 hari. Sekarang pun aku dah keluar, tahu tak? Tak balik rumah lagi.
Tu uruskan pelajar-pelajar universiti nak keluar 1,000 orang nak konvo tu, itu jihad tu keluarlah tu. Dia setiap orang ada kemampuan masing-masing. Ada orang dia pergi tabligh. Saya macam ni. Orang tu pergi tabligh, orang tu pergi ceramah, menulis, macam-macam orang, semua bidang berbeza. Ni apa? Dekat Allah. Ni azan dah. Kita punya masjid. Hebat. Kita bagi azan, lepas tu kita sambung balik sikit. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, macam contoh ya, saya katakan tadi, tabligh, orang tabligh, satu perkara yang dia orang didik iaitu memperbanyakkan menyebut nama-nama Allah dan zikir dalam hidup. Contoh, Masya Allah, Masya Allah. Tengok makanan, Masya Allah, Masya Allah, kita Masya Allah. Dia ajar tu. Contoh sahabat saya, apa nama, Nabil Ahmad, ramailah artis-artis ni, dia orang dah dapat apa dah, jutawan semua dah tu, tapi dia boleh belajar sesuatu tau.
Jumpa Masya Allah Ustaz, tak ada apa Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar saja. Nak saya tanya, Alhamdulillah macam mana bisnes? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tanya apa macam mana bisnes ya? 3 kali Allahu Akbar. Baru jawab, Alhamdulillah Ustaz. Allah besar, Allah Maha besar Ustaz. Allah yang bagi Ustaz. Allah. Dia banyak sebut Allah, 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 Allah. Tengok, itu zikir. Dia tak semestinya kita pegang tasbih, pegang atau bau nak panggil zikir. Biasa-biasa kan. Kadang-kadang kita ni, dia bila kita kurang berzikir, hati kita rasa macam sangat keras. Tu yang Allah bagi tahu, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dia menyebabkan kita jadi tenang dengan memperbanyakkan zikir. Sebab bila Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak masuk syurga tenang? Kata Nabi, antamu tawalisanuka ratbun bi zikrillah. Biar kamu mati, zikir tu dekat lidah kamu. Oh, kalau tanya bab mati tu kan, ramai yang saya jumpa, orang-orang kita macam ni lah. Saya datang masjid, kita pergi masjid surau kan, banyak satu Malaysia kan. Yang sambut tu Bilal, yang sambut tu AJK masjid. Dia orang beritahu, Ustaz, yang sambut Ustaz itu dah meninggal Ustaz. Masa bila? Tengah semayang Ustaz, tengah semayang, rebah. Cuma tak viral je. Yang kita viral pun kita tengok macam-macam kan. Bang, nak bagi tahu dia orang meninggal dalam keadaan semayang. Dah. Itu pun dah nampak dah betapa hebatnya kematian mereka tu. Kita nak kejar macam tu je. Tu yang Nabi kata, antamuta warisanuka ratbun bi zikrillah. Biar masa kamu mati tu boleh sebut Allahu Akbar. Biasa-biasa masuk kereta, Allahu Akbar, masya-Allah, alhamdulillah. Masuk Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak boleh ke? Ni masuk dah kaki sakit, adoi banyak. Naik bukit, Nabi kata bila kamu naik tempat tinggal, tafakabbir, banyakkan takbir, Allahu Akbar. Naik bukit sakit kaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. So, barulah kita nak biasakan lidah itu dengan zikir. Ini tak, sakit adoi, banyak adoi, itu yang mati, adoi, mati lah. Itulah sebab apa dah biasa. Sebab saya cakap pada Rosyamno, saya kata, mati tak semudah yang kau lakonkan. Kan dia berlakon mati semua mengucap. Saya rapat dengan dia, saya kata, abang berlakon semua dan semua mengucap. Bang, Ustaz mesti dah tengok siapa Rosyamno mati kot. Heru Melaya dia kata, dia mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati. Senang mati tu. Kita tanya Tok Bilal, nak jumpa Tok Bilal ke Tok Iman yang urus jenazah kan? Nak jumpa yang mengucap tu payah. Oh, bukan semudah yang kita sangka. Bukan semudah itu. Kita dah terlibat dengan banyak orang nazak, terpaksa talqin kat telinga. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu talqin. Ni yang pergi kuat-kuat tu saya tak tahu juga macam mana dia belajar tu. Ucap bang, ucap. Orang tengah nazak, ucap bang. Dia pun tak tahu apa benda nak ucap. Dia masa tu dia tak ingat lah. Jadi kita yang kena talqin kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Slow je, bukan asyhadu an la, meninggal dia. Terkejut. Dia talqin ni slow-slow kat telinga orang. Tu buat dia kena berdekat. Tu je. Orang dia tidurkan, dia suruh mengucap tu. Sebab bila dah tidur, dia tak sedar terus. Tuan-tuan, itu sebabnya kita ni tak tahu macam mana kita mati. Allahu Akbar. Pangkat tak ada bang. Tu terang saya cakap, tak payah sibuk dengan pangkat. Pangkat ada bagus. Saya ada pangkat, jawatan saya besar. Tapi selalu saya letak kat diri saya, apa yang saya dapat kalau saya mati? Kalau saya tak buat amal, apa saya dapat? Pangkat bila meninggal tak ada apa bang. Masa meninggal baca tahlil je. Katakan saya meninggal, kita nak baca tahlil arwah untuk guru kita yang telah meninggal, Al-Fadil Ustaz Izhar, almarhum Ustaz Izhar. Ustaz tu nasib baik kalau ada. Yang kekal abadi seorang Cikgu Rahim, Cikgu Aminah, cikgu sampai meninggal. Tu mulia cikgu tu. Ustaz pun, Ustaz, arwah untuk Ustaz Izhar. Tak ada dah profesor ke datuk ke, semua tak ada dah. Tapi itu semua masa bila tau? Masa kamu keluar zakat.
Bila kamu ada pangkat, gaji kamu besar. Bila kamu besar, zakat jangan lupa. Bang, itu je kita nak. Itu je. Jadi itu sebabnya muslimin muslimat, bila kita tahu siapa diri kita, kita kenal Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan jadi gundah gulana. Banyakkan zikir. Dan yang terakhir muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wa min asbab mahabbatillah li 'abdihi, antara sebab punca Allah Taala sayang kat kita, an, kata Ibn Qayyim, an tukaththira bin nawafil ba'dal faraid. Kena banyakkan semayang sunat. Tu je. Fardu tu tak usah kira lah, memang wajib tu, tak payah bincang tu. Sunat je. Tuan-tuan buat apa nama sebelum subuh, lepas tu apa nama lepas zuhur. Sebelum zuhur ada yang buat sebelum zuhur, khilaf. Sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, isyak. Walaupun orang tak buat, ada yang kata tak payah buat sebelum maghrib. Tapi kalau dah sampai, tadi saya sampai, nak semayang apa? Orang tak semayang sebelum maghrib, semayang tahiyat masjid. Yang tak boleh ni semayang apa? Dia panggil sunnah mutlaqah. Masuk-masuk, tak tahu nak buat apa, lepas asal lepas main bola tu, ambil takbir, Allahu Akbar. Bang, semayang apa? Sunat. Tapi nak nampak bijak sikit, sunnah mutlaqah. Haram dah semayang macam tu, tak boleh. Semayang tanpa sebab tak boleh. Waktu tu haram semayang. Tapi semayang masuk, memang lepas asar tak masuk maghrib lagi. Semayang sunnah apa? Sunnah tahiyatul masjid. Tak ada masalah. Tuan-tuan, banyakkan amal-amal nawafil, sunat-sunat dia. Sunat ni macam-macam. Jadi tuan-tuan buatlah. Sunat wakaf, tu sunat. Nawafil ni benda-benda sunat. Wakaf ni sunat. Ni wakaf. Zakat wajib, ni wakaf, sunat. Duit masuk dalam tabung masjid, itu sunat. Allah tak suruh masuk banyak mana, tapi bagi tu memberikan impak. Itu je. Pangkat kamu, gaji kamu yang besar tu, masa tu dia dinilai. Yang lain Allah tak tengok dah. Nampak tak? Itu sebabnya tengoklah siapa, apa yang kita buat dengan amalan-amalan tu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, tuan-tuan. Nabi SAW pun semayang sampai bengkak kaki. Kita pun bengkak kaki juga, tapi terseliuh masa bawa basikal, kan? Jadi kita cuba-cubalah amalkan. Sebab benda ni untuk kita sama-sama, untuk kita sama-sama amalkan, untuk kita sama-sama berubah. Ni tambah rumah Allah ni, kita sekarang ni tanggungjawab kita. Baru ni mufti-mufti pun minta, dia kata kita kena buat apa tau? Tarik orang datang masjid ni. How? Buatlah. Kena kreatif. Sekarang ni memang kena kreatif. Buat sesuatu, orang datang ke masjid dan rumah Allah. Nak buat program, buatlah program. Tapi kita selalu buat, mesti buat mandi jenazah ni kan. Tu yang kata orang tu, tahun lepas jenazah dah, ni jenazah pula kan. Kita pelbagaikan lah, buat macam-macam. Mungkin buat perlawanan PUBG ke, main game lah kan. Tak salah, buat macam-macam. Semua tu kita kena kreatif lah, macam mana nak tarik anak-anak muda ni, macam budak ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga Allah bagikan kita kekuatan. Dan kita kena sama-sama usaha dan saling bantu-membantulah, ya, untuk membangunkan negara kita sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di samping Allah sayang kita dalam semua perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.